Okey, so Syekh tanya soalan. Kemudian, Syekh seolah-olah bertanya kepada gerakan Salafi hari ini. Since, as if you're trying to claim that you have a madhab of your own, bring forth your methodology. Sila bawa metodologi you. Ni ramai orang tak bahas benda ni biar kita buka sebuka-bukanya. Orang awam tak tahu benda ni. Orang yang baru nak jumpa agama, dia akan jumpa jalan Salafi ni. Tapi dia tak faham betapa besar havoc yang telah dibuat oleh gerakan Salafi ni. Havoc kepada manhaj ilmu. Kita tanya mereka, where is your manhaj? Dalam ilmu mustalahul hadis, dalam ilmu bahasa, bring forth you punya pakar-pakar bahasa. Bila kita bawa pakar-pakar bahasa, hampir ke semua pakar bahasa bersepakat dengan kita dalam isu majaz dan hakikat. Bila sebut majaz, itu yang kami maksudkan. Kalau kamu kata kamu ada mazhab tersendiri dalam ilmu bahasa, bawa kamu yang pakar-pakar bahasa. Siapa mereka? Yang diiktiraf oleh dunia. Yang diiktiraf oleh ulama sedunia. Kita ada ulama nahu, ulama balaghah, ulama bayan. Rata-ratanya adalah bermazhab al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Usul tafsir. Bring forth your ulama in usul tafsir. Usul tafsir ni apa? Manhaj macam mana nak mentafsir. Bawa ulama-ulama kamu. Who are they? You nak buat mazhab sendiri kan? You kena ada semua ni. Kalau tak, kerja you hanya pick and choose. Betul? You kata you mazhab sendiri tapi kami ada mazhab sendiri. Let me choose. Okay, here kita ikut Asy'ari. Ni kita ikut Maturidi. Yang ni kita ikut Syafi'i. Yang tu kita ikut Hanbali. Yang ni kita ikut ni. Itu mazhab rojak, mazhab yang tak ada backbone. You tak berani. Kan lebih baik you terus masukkan diri you ke dalam jamaah. Instead of saying no, we are separate. Kita nak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Manhaj you mana? Metodologi you apa? Oh, kami ikut hadis sahih. This is how lekeh it has become. So manhaj agama kita ni hanya ikut Quran dan hadis sahih. That's all about it. Dah tu ilmu usul fiqh tu timbul kenapa? Sebab it's not as easy as you think it is. Unless you ni baru berjinak-jinak dalam agama. Oh, saya ikut Quran dan hadis sahih saja. Kan banyak orang yang baru bercimpur dalam agama dia macam tu. So dia belajar usul fiqh 1 jam saja, dia akan menyesal. So dia belajar ilmu mukhtalaful hadis, dia akan kata astagfirullah, bodohnya aku sebelum ni. So dia belajar ilmu usul tafsir, dia akan kata bodohnya aku. Tapi kalau tak nak belajar, you akan kekal menganggap bahawa agama selekeh itu. Selekeh itu. Agama tidak selekeh itu. Okey? Kita tanya dulu, mana usul fiqh kamu? Sampai timbul soalan kepada geng Salafi ni. Murid-murid dia tanya guru-guru dia. Syekh, macam mana ni Syekh? Kita belajar usul fiqh ni, kita akan belajar daripada Asy'ariyah dengan Maturidiyah ni. Sebab mereka lah jago-jagonya. Dan dia akui benda ni. So Syekh kata, boleh belajar tapi kau kena belajar akidah salaf dulu. Supaya kau tahu tapis. Kerja dia menapis je. Orang penat-penat buat ilmu macam-macam, kerja dia menapis. Faham tak? Dan dia tapis berdasarkan apa? Apa manhaj you dalam menapis yang ni betul ni salah? We want to know your manhaj. Sebab usul fiqh jago-jagonya adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Ini tak boleh nak nafikan. Bahasa, jago-jagonya ulama Asy'ariyah Maturidiyah. Ilmu hadis, jago-jagonya siapa? Saya dah pernah ulang benda ni. Orang ingat kita ni sombong. Tak, kita nak tell you the weight of this issue. Anak-anak muda yang tak tahu benda, oh kami salafi ni. Kamu sedar tak apa yang kamu buat? Kami nak balik kepada Quran dan Sunnah. Kamu tanpa sedar kamu telah merobohkan satu binaan yang telah dibina oleh ulama sepanjang zaman. Checked, repaired, edited, renovated, dikukuhkan selama 1000 tahun lebih. You datang kata, oh, I nak balik kepada sos. So building ni ada nilai ke tidak di mata kamu? Ada nilai. Okay, macam mana you tentukan mana bernilai, mana tidak bernilai? That means you kena come up with your own manhaj. Where is your manhaj? Okay, manhaj berfikir kamu pula. Kamu ada mantik tak? Oh, mantik kami buang. Tak perlu mantik. Kami pakai fitrah.
Oh, so kamu punya cara fikir tak boleh salah lah. Kamu tak ada cara untuk menentukan pemikiran ni betul ke salah. Macam mana nak tentukan? Apa guideline dia? Tapi sibuk nak main falasi kan. Ada Nabi sebut pasal falasi? Ada dalam Quran ada cerita pasal falasi. Sebab apa? Memang perlu untuk manusia sedar bahawa kadang-kadang dia salah berfikir. Sebab tu kena ekstrak mantik. Dalam Quran ada mantik. Bahkan Imam Ghazali ada sebut beberapa bentuk mantik Aristotle ada dalam Quran. Bukan Al-Quran pergi ke Aristotle. Bukan. Tapi apa yang Aristotle jumpa tu, dia discover things that is already there. Macam Newton discover gravity. Gravity is already there. Bila Quran bercakap pasal bumi bulat, lepas tu saintis kata bumi tu bulat. Kata ada saintis datang sebelum Quran kata bumi bulat. Adakah Quran ikut? Mereka kata tak. Dia discovered what is true. And Allah reveal what is true. Kita tanya orang, tafsir kamu mana tafsir? What is your tafsir? Nak buat apa? Tafsir As-Sa'di. Are you serious? Do you want to joke with us? Senaraikan semua tafsir yang pernah ditulis oleh para ulama kita. Lepas tu senaraikan kepada kami tafsir yang kamu telah produce. Where is it? Oh, pick and choose juga. Pick and choose kerja dia. Bila kita tanya dia, manhaj pick and choose you macam mana you buat? Kenapa you tak buat tafsir you sendiri? Tak percaya, cek. Mana tafsir mereka? Kata mereka khidmah kepada Quran dan Sunnah. Di mana tafsir kamu? Kita pergi pada hadis. Mana syarah kamu kepada Bukhari dan Muslim? Siapa syarah Bukhari dan Muslim? Asy'ariyah. Betul? Sebab mereka jago-jagohnya di dalam semua bidang keilmuan. Tiba-tiba kamu datang kata, kami nak kembali kepada Quran dan Sunnah. Okey, kamu nak kembali, jalan kamu yang kamu nak guna tu apa? Show to us. This has been built. Ni bukan cerita baru, orang nak bina from scratch. Bukan senang-senang you nak bina from scratch. Unless you ada jago bahasa. Unless you ada jago tafsir. You ada jago ilmu hadis. Yang tak termasuk dalam Athariyah tadi tu. Athariyah tu di kalangan kita. Alul hadis yang bukan mujassim di kalangan kita. Mana ulama bahasa kamu? Ulama mantik kamu? Ulama usul fiqh kamu? Mana? Sebab tu kalau nak membezakan diri, bezakan diri betul-betul. Nak buat manhaj baru, buat manhaj betul-betul. Tengok macam Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ada semua. Dia ada tafsir dia, dia ada ulama hadis dia ada ulama bahasa dia ada ulama mantik dia ada ilmu kalam dia. Itu baru proper mazhab. Faham tak? Syiah, itu proper mazhab. Dia ada ulama hadisnya, dia ada ulama tafsirnya, dia ada ulama mantiknya, dia ada ulama falsafahnya. Yang menjadi rujukan kita juga kadang-kadang. Tengok tafsir Zamakhsyari tu, Mu'tazilah, kita rujuk dia. Sebab apa? Kita hormati kepakaran bahasa dia. Salafi apa yang kita rujuk? Seriously. Ada ulama masyarakat kata, kita memerlukan juga ilmu diorang dalam benda ni. No, kita bukan nak menghina. Kita nak, bila dalam bidang keilmuan, you nak rujuk, you kena rujuk pakar. You tak boleh setakat political, you rujuk I, apa nak rujuk you lah. Wait a minute. You deserve to be a reference pun ke tidak? Siapa pakar bahasa geng-geng Salafi? Yang menjadi rujukan ulama bahasa? Krik-krik. Awak akan jumpa. So kalau nak buat madhab, buat betul-betul. Produce your jago-jago. Then you can buat your own madhab. Ni tak habis-habis Ibn Taymiyah. Tak habis-habis Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah pun penat kalau dia hidup. Korang ni, kembangkanlah mazhab aku. Korang ni duk membontot je kerja. Sorry to say lah, kalau dia hidup, saya akan cakap macam-macam. Ibn Arabi juga. Sebab tu mazhab mereka tidak berkembang. Mazhab dia hanya taksub tokoh. Kami ikut Ibn Arabi from A to Z. Apa dia cakap semua betul. Sebab dia dapat ilham daripada Allah. Ibn Taymiyah pun dah jadi wali kan juga. Dialah melambang kepada salaf. Itu bukan mazhab. Mazhab tidak berdiri di atas tokoh. Satu tokoh. Itu bukan mazhab. Itu taklid a'ma. Asy-Syafi'iyah adalah satu mazhab. Sebab apa? Bukan Imam Syafi'i sahaja ada mujtahid. Ada mujtahid yang lain-lain yang bahkan berani mengkritik Imam Syafi'i. Nak ekstrak manhaj Syafi'iyah. Apa usul Syafi'iyah? Hanabilah, usul Hanabilah. Usul Hanafiyah. Usul Malikiyah. Dia bukan hanya taksub tokoh kepada Imam Malik.
Begitu juga Asy'ariyah Maturidiyah, bukan taksub tokoh kepada Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Dia mengeluarkan jagoh-jagoh yang setaraf, bahkan mungkin lebih hebat daripada pengasasnya. Ar-Razi, Al-Ghazali, Al-Baqillani, Al-Baihaqi. Sebab tu kadang-kadang kita kena perkenalkan benda ni kepada masyarakat. Kadang-kadang Asy'ariyah pun tak buat kerja ni. Sebab tu bila Salafi datang Quran Sunnah, orang awam yang malas nak fikir ni, oh betul, ini jalannya. Dia jadi pening tau bila dengar Asy'ariyah ni cakap tau. Dia kata Asy'ariyah ni memeningkan orang. Sifat 20 ni memeningkan orang. Kan? Saya suka baca komen-komen sebagai mu'allaf ni. Kan? Dia kata, oh, saya dulu baca sifat 20 pening. Tapi bila saya jumpa jalan salaf, mudah. Siapa yang kata mudah tu benar? Dan kadang-kadang benda tu jadi susah bukan sebab benda tu susah. Sebab pengajar dia tak faham. Awak tak bolehlah tiba-tiba masuk ke dalam masyarakat Islam, ini salah. Sebab yang ini senang bagi saya. So agama Islam ni jadi cerita apa yang senang ke? Benda yang susah tu dah bukan termasuk dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ke? Mahal. Sebab tu saya kata, awak kalau nak belajar bidang keilmuan Islam, belajar usul fiqh, belajar ilmu kalam. Ni dua dipanggil aslain, usuluddin wa usulul fiqh. Kenapa dua benda ni penting? Sebab dua benda ni akan buat awak terkejut. Dia buat awak rendah diri. Dia ajar awak tawaduk. Sebab apa? Awak betul-betul akan nampak the giants of knowledge. Bila awak tak nampak the giants of knowledge, awak akan, astaghfirullah, kenapa Asy'ariyah cakap macam ni? Maturidiyah, astaghfirullah, ahli bid'ah dia ni. You have never seen the giants. You do not understand the extent of their knowledge. And akal jabbar yang Allah bagi kepada mereka. Kalau you kenal, then you akan tahu merendahkan diri. Dia macam orang yang kerja dia main bola, Liga Malaysia je, tak pernah tengok liga lain. Dia akan kata, oh hebat Faisal Halim ni kan. Faisal Halim the best kan. Tapi kalau dia tengok EPL, dia tengok Euro, dia tengok World Cup, dia akan sedar bahawa Messi ni tahap dia dekat mana. Messi tu world class. Bahkan maybe one of the best players in history. If not the best player in history. Sama juga, you kalau terdedah kepada yang sikit-sikit, yang tidak berapa hebat ni, you akan, tapi kalau you dimasukkan ke dalam bidang keilmuan yang rumit, barulah you akan sedar diri. You akan tahu benda ni bukan senang, Syekh. Benda ni bukan senang, Syekh. Ulama pecah kepala, Syekh. Ulama mengorbankan jiwa dan raga, Syekh. Ada ulama tak kahwin. Sebab apa? Dia kata kalau aku kahwin, aku tak boleh settlekan benda ni. Awak kalau baca buku yang baru dikeluarkan oleh Al-Azhar, 4 jilid tentang Imam Abu Hasan Asy'ari, which to me agak lambatlah keluar dia. Sebab Asy'ariyah ni dia tulis banyak pasal Imam Abu Hasan Asy'ari, tapi extensively dalam satu buku baru keluar pada 2017 atau 2018. 4 jilid berkenaan dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Pendirian-pendirian dia, pendapat-pendapat dia, betul ke dia telah mengubah, dia telah bertaubat dan sebagainya. Semua dijelaskan dari perspektif Asy'ari. 30-40 years ago orang disibukkan tentang apa itu mazhab Asy'ariyah daripada kacamata Salafi. Asy'ariyah sendiri dia tak belajar betul-betul dan dia tak promote mazhab dia. Dan dia tak berani nak kata mazhab dia itulah mazhab Salaf. Hari ini sidang kalam nak kata bahawa manhaj Asy'ariyah Maturidiyah itulah manhaj Salafus Saleh. Dan Asy'ariyah tak boleh malu cakap benda ni. Mungkin satu hari kita tukar nama sidang Salafi kan. Supaya mereka tahu bahawa ini bukan monopoli mereka. Tak apalah, masyarakat tengah dalam proses nak faham. Sebab aliran Salafi ni dia baru masuk. So orang baru. Lepas tu Asy'ariyah pula tengah downward. Dia tengah, quality dia tengah bukan pada tahap yang paling tinggi sekali. Lepas tu kena hentam pula dengan Sufi Falsafi, dengan Wujudi, Batini dan sebagainya. Asy'ariyah dah bergelumang. So Salafi naik. Tapi nanti awak akan nampak bahawa Salafi ni sebenarnya dia tak ada something new yang dia offer. Kalau dia betul nak bawa umat kepada jalan salaf, manhaj sudah ada dah sebenarnya. Hanya seru umat kepada manhaj salaf yang telah ada di dalam manhaj ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Tak perlu nak datang sebagai kami Salafi. What do you even mean by that word? Itu yang Syekh Said Ramadan Abuti tanya. Syekh Said kata, bila nak cerita pasal manhaj ni terbagi kepada 3 tingkatan. Dia kata, you must have these 3.